Prihatin TV, suara prihatin rakyat. Silakan hang jebat dedahkan singa kedua yang dimaksudkan tu ialah Rauf beruang kan? Adalah isu pertembungan kuasa ataupun dia kata the two lions in one mountain itu. Isu dua singa di atas satu gunung. Yang sebenarnya adalah isu campur tangan Speaker Dewan Undangan Negeri dengan Ketua Menteri dalam urusan-urusan yang telah diluluskan oleh pihak Exco Kerajaan Negeri. Dan ini adalah suatu yang benar-benar memberi tamparan yang hebat kepada barisan Exco Kerajaan Negeri mengikut buku perlembagaan kat tangan saya ini adalah keputusan yang tertinggi di peringkat Kerajaan Negeri. Dan tidak ada sebarang keputusan lain yang boleh mengatasi keputusan Exco Kerajaan Negeri ini melainkan dibawa ke Dewan Undangan Negeri, dibentangkan kepada ahli-ahli Dewan untuk diperbahaskan dan diundi. Jadi bila berlaku keputusan-keputusan Exco yang tidak dilaksana, tetapi saya boleh mengatakan bahawa ada pelanggaran. Ya, keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh kerajaan berkenaan dengan pelantikan-pelantikan pegawai tidak berlaku. Ya, pegawai-pegawai dah mengharap di bawah, tiba-tiba tidak berlaku kerana ada seorang lain mengatakan pegawai ni tak boleh kerana dia ni begini begitu dan sebagainya. Dan keputusan-keputusan yang memerlukan pengisytiharan tidak berlaku. Ya, contoh yang paling ketara adalah yang melibatkan kepimpinan negeri, ya, ahli-ahli keluarga kepimpinan negeri yang tidak diisytiharkan kepentingannya secara jelas dalam Dewan Undangan Negeri, dalam Dewan Exco juga telah menampakkan ada ketidaktulusan dan sebagainya. Jadi kalau saya katakan sebuah kerajaan negeri yang nak buat keputusan dan sentiasa merujuk kepada satu kuasa-kuasa lain, apa kerajaan ni? Bagaimana kerajaan ini boleh dihormati? Di mana wibawanya? Di mana ketulusannya? Di mana integritinya? Dan di mana nilai-nilainya? Pemimpin seperti yang ada pada hari ini rakus kalau dibayangkan makanan tadi tu tangan kiri kanan suap mulut kat mata tu jeling lagi makanan di atas sana. Ya, dengan projek-projek ekonomi di negeri Melaka ini. Ini yang menyebabkan salah satu kebencian yang meluap-luap di kalangan rakyat Melaka terhadap kepimpinan yang ada pada hari ini. Saya tak tahu mengapa, kerana mungkin mereka merasakan yang mungkin masa depan tidak ada peluang lagi. Berbagai-bagai kesalahan dilakukan, under-declare, ratusan juta pasir-pasir yang ditambak daripada tengah laut dibawa ke sini dengan ribuan kubik meter, tetapi akhirnya diisytihar dengan volume yang rendah dan akhirnya menipu kerajaan persekutuan dalam bentuk royalty. Dan ini berlaku in a broad daylight. Dan hari ini berlagak seolah-olah saya lah pemimpin yang jujur, menangis dan sebagainya. Ini semua satu penipuan, satu lakonan yang boleh menyebabkan UMNO ditolak mentah-mentah dalam pilihan raya umum yang akan datang. Saya yakin dan percaya rakyat menyedari hakikat ini. Orang-orang yang tamak UMNO ini sekarang ini sedang rakus meratah hasil ekonomi Melaka. Ratah ekonomi Melaka ini untuk kepentingan diri mereka sendiri. Saya diistilahkan membela parti. The authority. You have the power to do so. Kenapa kamu tidak bergol? Kerana kalau kita diam, kemungkaran akan berterusan, kezaliman akan berlaku, kita juga akan ditanya. Hari ini biarlah saya yang bersuara, nak beritahu kepada seluruh rakyat Melaka bahawa berhati-hati dengan pemimpin-pemimpin yang bakal kita pilih pada masa hadapan ini. Kalau mereka itu rakus, tak ada jasa Melaka, tiba-tiba balik ke Melaka, berlagak sebagai seorang raja, kononnya dia lah boleh melakukan segala-galanya, menolak kuasa majoriti, lakukan apa saja dalam keadaan rakyat menderita hari ini, umumkan pembubaran, kemudian nak umumkan darurat. Apa jenis pemimpin seperti ini yang tidak sensitif dengan kesengsaraan rakyat di bawah sana? Dia mohon bubar, dah bubar mestilah ada pilihan raya. Bila nak pilihan raya pula mohon darurat. Apa jenis pemimpin yang ada ini? Inikah pemimpin yang nak memimpin negara, nak memimpin negeri? Sama-sama kita saksikan nanti. Kerangka membela nasib rakyat Melaka ini adalah untuk mencegah kemungkaran. Saya akan menerima sebarang bentuk tawaran, mana-mana tempat untuk saya berceramah dan sebagainya, bagi saya mendedahkan setiap kemungkaran yang berlaku di negeri Melaka. Singa yang saya maksudkan ini adalah singa yang pelahap, yang datang daripada luar. Berapa ramai pemimpin-pemimpin UMNO Melaka yang telah berjasa banyak kepada Melaka ini tiba-tiba datang. Dan yang saya pelik ni, ada juga pemimpin-pemimpin UMNO Melaka ini yang cium tangan, yang tunduk, yang senyap. Saya tak tahu mengapa mereka demikian. Kita kena ingat asas perjuangan parti tersebut adalah membela nasib rakyat. Nasib rakyat itu perlu dibela pertama. Tetapi hari ini kalau konsep itu diperkecilkan kepada menjaga kroni-kroni kita, menjaga kuncu-kuncu kita. Sebagai contoh, baru-baru ini dibangkitkan di Dewan Undangan Negeri 1,190 ekar Far East Public Limited Company daripada Singapura dengan hanya perak kapital 100 ringgit Sing dollar, 100 Sing dollar mendapat habuan 1,190 ekar tambak laut di Melaka ini. Apa maknanya itu? Apa maknanya? Rakyat Melaka nak mohon tanah 10,000 kaki persegi nak tengok. Melayu ke kamu, India ke kamu, Cina ke kamu. Susah. Kita kerajaan ini dua pengkhianat telah menjatuhkan sebuah kerajaan yang terdiri daripada ahli-ahli exco-nya yang semua Melayu dan Islam. Menggunakan nama Melayu dan Islam. Mana satu yang kita nak? Kerajaan yang wakil-wakil rakyatnya, yang exco-nya Melayu dan Islam, yang tidak turut kepada proses membuat keputusan, yang tidak ada moral, yang tidak ada integriti, yang viral, visualnya, harass perempuan dan sebagainya. Itu adakah kerajaan Melayu dan Islam atau sebuah kerajaan perpaduan yang terkandung di dalamnya orang-orang Melayu, Cina dan India yang lebih Islam?
Mana satu pilihan kita? Kerajaan Melayu Islam yang mencemarkan imej Islam, yang mencemarkan imej Melayu, dengan kerajaan perpaduan yang campuran, yang lebih Islamik. Tepuk dada tanya selera. Jangan lupa bantu like dan subscribe Prihatin TV. Sehingga bersiaran lagi. Assalamualaikum.